Hai, Assalamualaikum. Mana bersama dengan saya lagi, Sehistrozi. Let Histrozi teach you history. Jadi untuk video kali ini, kita berada pada bab yang ketujuh, tingkatan 4. Tajuknya adalah usaha ke arah kemerdekaan. Alright. Dan fokus untuk video ini adalah sambungan kepada video yang sebelum ini. Masih lagi dalam sistem ahli, tapi penubuhan sistem ahli bahagian yang kedua. Dalam bahagian yang pertama, kita dah belajar apa itu sistem ahli, apa maksud sistem ahli dan kenapa kita tubuhkan sistem ahli pada bila kita tubuhkan sistem ahli. Jadi untuk bahagian yang kedua ini, kita nak belajar tentang siapa je yang dipilih untuk menganggotai sistem ahli. Ada berapa orang dalam sistem ahli ni? 10, 15, 20, 35. Itu kita nak tengok, alright? Jadi ini merupakan ahli-ahli yang ada dalam sistem ahli dan portfolio yang dipegang oleh setiap daripada mereka, alright? So kita ada 8 kesemuanya sekali. Kita ada 8 ahli kita panggil, ataupun kita kata 8 orang kata ahli kepada sistem ahli, alright? So yang pertama kita ada Dato' Onn Jaafar yang menjadi ahli ehwal dalam negeri. Kita ada EEC Turai Singgem, ahli pelajaran. Kita ada Lee Tiang Keng, ahli kesihatan. Kita ada Tunku Yaakob, ahli pertanian dan perhutanan. Kita ada Dato' Mahmud Mat, ahli tanah dan lombong. Kita ada Dato' Ni Ahmad, ahli perumahan dan perancangan bandar. Kita ada H.S. Lee, ahli pengangkutan. Dan kita ada yang terakhir, Dr. Ismail Abdul Rahman, ahli hasil bumi. Jadi kenapa dipanggil ahli? Alright, sebabkan ini merupakan latihan. Ingat, alright, sistem ahli merupakan latihan untuk memimpin. Dia bukan lagi kerajaan yang sebenar. Jadi kita gelarkan mereka sebagai ahli. Jadi kalau ahli pelajaran diumpama macam menteri pelajaran pada hari ini. Kalau dia ahli kesihatan, dia umpama macam menteri kesihatan pada hari ini. Faham tak dekat situ? Alright. Jadi ini adalah 8 orang ahli yang dilatih untuk memegang portfolio yang berbeza, alright, bagi memimpin negara pada masa akan datang. Okey. Jadi apakah ciri-ciri sistem ahli? Yang pertama, ahli yang kita belajar 8 tadi, mereka ini bertaraf menteri. Maksudnya mereka berlatih untuk menjadi menteri pada orang kata pada masa akan datang bila British dah bagi kita merdeka. Dan mereka diberikan tanggungjawab untuk menjaga portfolio yang mengandungi jabatan dan agensi-agensi kerajaan. Contohnya macam ahli pelajaran, mereka akan berlatih macam mana nak jadi menteri pelajaran, nak buat sistem, orang kata sistem silibus, nak bina sekolah berapa banyak, nak orang kata nak tambah cikgu berapa banyak, nak bina sekolah dekat mana, bagaimana sukatan pelajaran. Itu semua akan ditetapkan oleh ahli pelajaran. Okey. Dan setiap ahli ini dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Kenapa Pesuruhjaya Tinggi British? Ingat, kita masih belum merdeka lagi. Dan pada waktu ini, negara kita diketuai oleh ketua penjajah kita, iaitu Pesuruhjaya Tinggi British. Jadi, apa-apa pelantikan perlu dijalankan oleh pegawai British sendiri, iaitu Pesuruhjaya Tinggi British, dengan persetujuan daripada Majlis Raja-Raja Melayu. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga adalah setiap ahli yang memegang portfolio masing-masing ini, mereka bertanggungjawab untuk mencadang undang-undang yang berkaitan dengan portfolio masing-masing untuk dipentangkan dalam MPP. MPP ni apa? Majlis Perundangan Persekutuan, badan yang membuat undang-undang dalam negara kita. Contoh macam kalau saya ahli pelajaran, saya kena cari idea, saya kena belajar macam mana nak cari menteri pelajaran dan apa dasar-dasar pelajaran undang-undang pelajaran yang saya nak buat. Dan nanti bila saya dah orang kata orang kata fikirkan cadangan saya akan bentangkan di dalam Majlis Perundangan Persekutuan. Di situlah nanti mereka akan orang kata bincangkan adakah orang kata cadangan-cadangan saya ini boleh dikuatkuasakan menjadi undang-undang dalam bidang pelajaran. Lebih kurang macam tu. Okey. Dan ciri yang keempat adalah setiap ahli ini diletakkan di bawah penguasaan Pesuruhjaya Tinggi British. Kenapa? Ingat, masih lagi ingat, kita masih lagi dijajah. Maksudnya, ketua kita adalah Pesuruhjaya Tinggi British. Okey, dapat dekat situ. Dan yang kelima, sistem ahli juga merupakan sistem kabinet bayangan. Nickname dia, nama lain dia kita panggil kabinet bayangan, yang terdiri daripada beberapa pegawai takbir dan tokoh masyarakat daripada pelbagai kaum.
Maksudnya setiap ahli ni, kalau kamu tengok tadi kan, setiap ahli kita ada orang Cina, kita ada orang India, kita ada orang Melayu. Sebab kita nak pupuk perpaduan kaum. Jadi kita nak bagi peluang kepada semua pemimpin untuk ada peluang untuk menjadi pemimpin. Kita nak bagi, orang kata silap, kita nak bagi peluang kepada semua wakil pemimpin atau wakil setiap kaum untuk memimpin negara. Itu maksudnya. Jadi ini adalah 5 ciri sistem ahli. Alright, ahli bertaraf menteri, dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British, mencadangkan undang-undang di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British, dan merupakan satu sistem kabinet bayangan atau kita panggil sebagai latihan, rehearsal. Dia bukan kabinet yang sebenar, dia adalah kabinet bayangan sahaja. Alright. Dan yang terakhir, apakah kepentingan sistem ahli? Kenapa kita buat sistem ahli? Kalau tak buat sistem ahli tak boleh. Kenapa buat sistem ahli? Kenapa? Yang pertama, untuk menyediakan asas penting untuk melatih pemimpin tempatan berkerajaan sendiri. Sebab British nak keluar lepas ni. Kalau kita tak bagi peluang untuk pemimpin tempatan berlatih untuk menjadi menteri, kalau British keluar, dia akan pilih siapa? Sebab tak ada orang yang ada pengalaman. Jadi sistem ahli inilah untuk melatih supaya mereka-mereka ni ada pengalaman untuk menjadi pemimpin. Dan yang kedua, beri pendedahan kepada penduduk tempatan untuk belajar mentadbir kerajaan menjelang kemerdekaan. Sebab lepas ni kita tak akan bergantung kepada British. British nak keluar selama-lamanya dah. Lepas ni semuanya depends on us, rakyat tempatan. Jadi kita kena belajar, pemimpin tempatan kena belajar macam mana nak menjadi pemimpin dan menerajui negara dan kerajaan. Dan yang ketiga kepentingan dia adalah proses memupuk perpaduan kaum. Sebab tadi kalau kamu tengok, dalam sistem ahli-ahlinya semua orang Melayu ke? Tidak. Semua orang Cina ke? Tidak. Semua orang India ke? Tidak. Kita ambil daripada pelbagai kaum. Wakil orang Cina ada menjadi ahli. Wakil orang India ada menjadi ahli. Wakil orang Melayu pun ada menjadi ahli. So ini menunjukkan bahawa setiap pemimpin itu ada kerjasama untuk memupuk perpaduan kaum pada masa yang akan datang. Dan yang keempat adalah, sudah semestinya sistem ahli ini adalah satu langkah untuk kita menentukan kemerdekaan, untuk kita berkerajaan sendiri. Alright, supaya kita mendapat sokongan daripada seluruh penduduk Persekutuan Tanah Melayu, alright, supaya kita cepat mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Sebab sistem ahli ini dibuat sebelum tahun 1957. Nampak dekat situ. Jadi ini adalah orang kata tentang sedikit tentang sistem ahli. Kamu dah tahu siapa sistem ahli, kamu dah tahu bagaimana ciri-ciri sistem ahli dan apa kepentingan dan juga orang kata tujuan sistem ahli ini diwujudkan. Okey. Jadi, apakah peranan Datuk Onn Jaafar? Ini adalah yang terakhir. Okey. Datuk Onn Jaafar adalah orang kata seorang pemimpin, seorang ahli dalam ahli sistem ahli juga. Jadi kita nak tengok apa peranan Datuk Onn Jaafar dalam dia menguruskan portfolio beliau. Okey. Beliau dianggap sebagai menteri dalam hal ehwal negeri, tadi kita dah tengok. Okey, dan tanggungjawab ahli dalam hal ehwal negeri ni contohnya adalah hal ehwal imigran, penyiaran dan percetakan, hubungan negeri Melayu dengan negeri Selat, hal ehwal menunaikan haji, pendaftaran kerakyatan, perkahwinan, kematian, menjaga jabatan. Ini antara-antaranya. Sama juga dengan peranan-peranan orang kata ahli-ahli yang lain. Ahli pelajaran dia ada dia punya job scope dia. Dan ini dia tunjuk job scope Datuk Onn Jaafar sebagai ahli hal ehwal dalam negeri, ataupun hari ini macam menteri hal ehwal dalam negeri. Faham dekat situ? Jadi saya rasa sampai di sini sahaja video saya pada kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video yang akan datang dengan topik-topik yang lebih menarik lagi untuk kita bincangkan bersama dengan saya, Sir Hisrozi. Jangan lupa kalau ada apa-apa topik yang kamu inginkan, boleh turunkan di ruangan komen. InsyaAllah kita cuba bincangkan dalam video yang akan datang. Alright, itu sahaja daripada saya. Let Hisrozi teach you history. Itu saja. Bye.